Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu dan insya-Allah malam ni saya diberi tajuk kepentingan perbandingan agama. Tapi sebelum itu minta izin untuk saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya dulu. Boleh ke? Pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Ini pepatah Melayu yang paling cantik sekali. Sedikit tentang diri saya. Nama saya Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Nama lama. Selepas memeluk agama Islam, saya pilih nama Cina saya sebagai nama Islam saya. Maka saya kekalkan Lim Jui Sun sebagai nama Islam saya. Mungkin ramai di kalangan kita ni tak biasa. Kita kata, kenapa tak ada nama Islam? Betul lah? Mengikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Yang penting makna yang baik, maksud yang baik, itulah nama Islam. Nama Arab sendiri tak semestinya nama Islam. Nama Arab sendiri pun tak semestinya nama Islam. Sebab itulah lebih tepat definisinya adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Yang kedua, saya kekalkan nama sebab mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi, zaman Nabi, ramai orang masuk Islam. Ratus ribu sahabat memeluk agama Islam. Ada di kalangan sahabat yang masuk Islam ni bukan orang Arab. Dan bila mereka memeluk agama Islam, ramai di kalangan mereka kekalkan nama mereka yang bukan Arab sebagai nama Islam mereka. Mengikut sunnah Nabi, selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, Nabi Muhammad SAW tak kacau nama orang. Contoh, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Arab ke orang Parsi? Dia kekalkan nama Parsi. Nama dia bukan nama Arab. Bilal bin Rabah. Bilal orang Arab ke orang Afrika? Dia kekalkan nama Afrika. Lim Jui Sun orang Arab ke orang Malaysia? So, kekalkan nama ni sepatutnya dia bukan sesuatu yang, oi, kenapa tak tukar kan? Sebenarnya ini sunnah Nabi, kekalkan nama. Selagi nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok. Apa makna nama saya? Lim ni nama keluarga. Jui nama keturunan. Saya berketurunan yang ke-27. Berarti orang yang ada ilmu, dia tahu tentang salah silah keluarga Lim, dia tahu saya generasi keberapa. Dan nama kedua itulah bagi masyarakat Cina tu paling penting. Biasanya orang masuk Islam, kita suruh dia kekalkan Lim saja. Kita tak suruh dia kekalkan nama kedua. Betul tak? Nama kedua tu hubungan saya dengan keluarga saya. Kalau saya buang nama kedua, terputuslah hubungan saya dengan keluarga. Sun baru nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan.
Kita teruskan perbincangan malam ini, kepentingan perbandingan agama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Perkataan perbandingan agama. Biasa tak dalam kehidupan kita? Dalam agama Islam, biasa tak kita bincang perbandingan agama? Dalam bahasa Arab, kita panggil mukarana al-adyan atau mukarana tu adyan. Perbandingan agama. Dan perbandingan agama ni, sebenarnya kalau kita pergi ke UIA atau IIUM, mereka menawarkan kursus degree, master, PhD dalam bidang perbandingan agama. Sebenarnya perbandingan agama adalah sebahagian kecil ajaran Islam. Kita tak sepatutnya rasa asing. Kenapa? Kenapa kita tak sepatutnya rasa asing? Sebab kalau kita biasa baca Quran, keseluruhan Quran daripada mula hingga akhir penuh dengan perbandingan agama. Yang Allah sebut jalan yang lurus, jalan yang sesat. Kegelapan, kecahaya. Tauhid, syirik. Itu semua perbandingan. Allah sebut tentang orang Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, macam mana sesatnya mereka daripada ajaran Islam. Banding tak? Banding. Hanya mungkin kita tak biasa. Sebelum saya sambung, saya ada satu soalan cepu mas bagi semua di sini. Bagi tahu saya, siapakah tokoh Melayu? Okey, tokoh Melayu salah satu yang paling awal menulis buku perbandingan agama di Malaysia. Siapa tahu? Tuan Guru Nik Aziz Nikmat rahimatullah. Tuan Guru Nik Aziz Nikmat, dia telah mengarang sebuah buku dekat kenapa dia tak pilih Kristian. Buku tu telah dikarang 40 tahun yang lalu. Orang Melayu tak tahu, boleh dimaafkan. Sebab Tun Mahathir Mohamad telah kata Melayu mudah lupa. Bukan saya kata tahu. Tapi kalau orang PAS tak tahu, fail. Tahu kenapa? Sebab dia punya spiritual leader. Dan Tuan Guru Ning Aziz Nikmat, dia bukan saja mahir dalam Quran dan Sunnah. Bukan. Bukan Quran dan Sunnah saja dia mahir. Dia juga mahir dalam bidang perbandingan agama. Okey, cakap Malaysia mungkin kita tak pandai. Kita cakap international. Orang di sini tahu tak siapa tokoh perbandingan yang agama yang paling hebat di dunia? Yang kita kenal dia lah. Ada nama. Sahabat sebut Zakir Naik. Zakir Naik tak hebat. Yang lebih hebat guru kepada Zakir Naik, iaitu Sheikh Ahmad Didat. Kenapa Sheikh Ahmad Didat hebat? Sebab daripada rekod yang ada, daripada anak dia, daripada usaha mereka, daripada IPCI, Islamic Propagation Center International, dari South Africa, mereka telah bawa juta orang masuk Islam. Pernah tak kamu jumpa mana satu ulama yang boleh bawa juta orang masuk Islam? Sheikh Ahmad Didat adalah tokoh yang paling hebat di dunia dalam perbandingan agama. Zaman elektronik. Zaman yang ada kamera, ada recorder.
Dia jadi hebat sebab telah dirakam. Orang boleh tengok, orang generasi kemudian boleh tengok, boleh ulang-ulang, baru kita tahu kehebatannya. Tetapi Sheikh Ahmad Deedat bukan tokoh yang paling hebat. Dia hanya paling hebat zaman elektronik. Siapa lebih hebat daripada Deedat? Macam mana Deedat tiba-tiba boleh jadi hebat? Jangan lupa, Deedat ni, dia orang India. Pada usia 9 tahun, dia berhijrah ke Afrika, South Africa. Dan di situlah dia belajar, sebab bapak dia dah duduk di situ. Dia berhijrah ke sana, dan dia belajar sampai darjah 5 je, dan darjah 6 dia berhenti. Dan dia mula bekerja di storekeeper, jaga store buku-buku semua. Deedat ini tak berpelajaran tinggi. Macam mana dia boleh jadi begitu hebat dalam bidang perbandingan agama, sehinggalah paling hebat di dunia zaman elektronik. Macam mana boleh jadi begitu? Sebab di kedai yang dia kerja tu, depan kedai dia tu ada missionary school. Satu sekolah missionary Kristian yang mereka melatih pendakwa di situ. Hari-hari sudah latih, mereka pergi cari orang Islam, pergi praktis. Dia ketuk pintu, dia tanya, jumpa Deedat, you Muslim? Dia kata, yes. Who is better? Jesus is better or Muhammad is better? Dia akan macam tu. Of course, orang Islam akan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is better. Betul tak? Tapi dia tanya, but Jesus, he was born miraculously. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan secara mukjizat, tanpa bapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir biasa, ada ibu, ada bapa. So, dari sudut kelahiran, siapa lebih hebat? Deedat. Nabi Isa alaihissalam dalam Quran pun kata dia dapat hidupkan orang yang telah mati. Dalam Bible pun sebut dia boleh hidupkan orang yang telah mati. Dia boleh menyembuh sakit kusta, lahir buta, dia dapat hidupkan orang yang telah mati. Siapa lebih hebat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak bukti menunjukkan dia hidupkan orang yang mati? Diam. Siapa lebih hebat? Siapa yang akan kembali sebelum akhir zaman? Nabi Muhammad SAW akan kembali sebelum akhir zaman? Atau Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ akan kembali sebelum akhir zaman? Dia kata Jesus akan kembali. So siapa lebih hebat? Macam itulah Deedat kena tumbuk macam tu. Sehingga suatu hari Deedat kemas kedai buku tu. Dia terjumpa satu set buku, 4 jilid. Buku tu yang bernama Izharul Haq, The True Reveal, yang dikarang oleh Maulana Kairanawi. Kadang-kadang saya tengok orang-orang India, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu kelebihan kepada mereka. Orang India sangat pandai dalam bidang perbandingan agama. Gifted. Memang Allah bagi setiap kaum sesuatu. So bila Deedat baca buku itu, seolah-olah macam kita tengok cerita Transformer. Tak Transformer? Dah tengok semua tu, tiba-tiba penuh dengan bulat. Penuh dengan hujah. So bila missionary datang lagi ketuk pintu, kali ini satu persatu Deedat kasih KO. So di situlah confident Deedat datang. Oh, daripada buku ni hujahnya memang cari makan. Rupa-rupanya missionary semua tak boleh berhujah. Barulah Deedat betul-betul pergi belajar perbandingan agama.
Sehinggalah sampai tahap yang dia dah rasa dia memang dah cukup hebat, dia pergi cabar satu persatu padri, pastor, pendeta di seluruh dunia untuk berdebat. Dan debat Didat yang paling, bagi saya yang paling hebat sekali, sebab dia berdebat dengan Jimmy Swaggart, pendeta Amerika, Jimmy Swaggart. Dan debat itulah menjadikan Sheikh Ahmad Didat sangat terkenal di dunia Islam. Kemudian dia berdebat dengan Stanley Schobert. Stanley Schobert ini, dia daripada Sweden. Kemudian dia berdebat dengan Dr. Anis Shorrosh. Dr. Anis Shorrosh ini, dia orang Palestin, cakap Arab. Dia pendeta, duduk di Amerika. Dan dia berdebat dengan Sheikh Ahmad Didat. Kemudian Didat berdebat dengan Profesor Clark. Berarti Didat pergi bercabar semua padri, pendeta termasuk Pope berdebat. Dan kalau kita tengok himpunan debat Didat, lecture, ada di Malaysia hanya ada 89 tajuk. Tetapi di kedai, di office Dr. Zakir Naik ada 255 tajuk. So, apa yang berlaku? Didat di situ mulalah berdebat. Tapi saya nak tanya, Didat hebat ke guru dia lebih hebat? Maulana Khairanawi, gurunya. Itu lagi hebat sebab dia yang mengarang buku itu. Persoalan saya, siapa guru kepada Maulana Khairanawi? Malam ni kita cerita apa ni? Sejarah ke? Sebenarnya saya tanya soalan ini bukan tanya kosong. Saya tanya soalan ini, saya nak memperkenalkan tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama sepanjang zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda tokoh yang terhebat di dunia. Paling sedih, umat Islam tak tahu. Orang Islam tak tahu. Nak bukti? Mari kita baca beberapa ayat Quran. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 59 hingga 64. Kalau kita buka tafsir Quran ini, kita akan dapat lihat apa yang berlaku bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi, dilantik sebagai seorang rasul. Salah satu perkara yang paling awal yang Nabi lakukan apa? Nabi mula arahkan sahabat untuk menulis surat. Surat untuk apa? Untuk mengajak pembesar-pembesar yang bukan Islam supaya jemput mereka untuk masuk Islam. Bila dia dilantik sebagai Rasul, dia mula gerakkan dakwah. Tulis surat, ajak orang masuk Islam. Dan ulama-ulama Islam kira, kaji berapa surat yang dia tulis. Dan bila mereka kaji, mereka dapati bahawa tidak kurang daripada 300 pucuk surat. Banyaknya surat dia tulis. Ini sunnah Nabi, tulis surat ajak orang masuk Islam. Hari ini ada tak sesiapa di sini tulis surat bagi kawan suruh masuk Islam? Woi. Ini semua ni mulut sayang Nabi tak ikut Nabi punya. Betul? Mulut dia kan? Nabi buat. Dan salah satu surat yang Nabi hantar adalah kepada satu tempat dipanggil Najran. Najran di mana? Tahu di mana? Di selatan Saudi. Orang Najran dulu-dulu, mereka ni beragama Kristian yang bermazhab Eastern Orthodox Church ataupun Orthodox Timur.
Di Malaysia, kebanyakan Kristian sama ada Katolik. Pernah dengar tak Katolik? Roman Katolik. Katolik ini, mereka ni ada padri, ada bishop, archbishop, mereka ada kardinal dan pangkat yang paling tinggi dipanggil Pope. Protestan, mereka tak ada padri. Mereka panggil pendeta, pastor. Beza kan? Tetapi mazhab di Najran bukan Katolik, bukan Protestan. Mereka adalah Orthodox Timur, Eastern Orthodox Church. Mereka ni ada padri, ada bishop, pangkat yang paling tinggi sekali dipanggil Patriarch of Constantinople. Dan bila bishop dia yang bernama Abu Hatrisha bin Aqamah, dia baca surat Nabi Muhammad SAW, dia terkejut beruk. Kenapa dia terkejut beruk? Sebab dalam surat itu, Nabi dakwa dirinya adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam otak dia, macam mana ni? Mereka ingat tak ada Nabi lagi, tak ada Rasul lagi. Tapi terima surat rasmi. Maka dia panggil padri-padri semua datang bermusyarat. Untuk apa? Bermusyarat nak bincang lah. Nak buang surat ini ke? Ataupun kita nak pergi siasat dulu. Tengok betul ke Nabi atau Nabi yang palsu. Maka keputusan yang mereka bincang adalah mereka harus pergi siasat. Maka apa berlaku? Suatu hari petang, mereka ramai, 60 di kalangan mereka, 60 perwakilan pergi ziarah Nabi. Ziarah Nabi kat mana? Ziarah Nabi dekat Masjid Nabawi. Masa mereka sampai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, mereka baru habis solat Asar. Dan sahabat bagi tahu Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ada tetamu 60 di kalangan mereka. Nabi kata, jemputlah mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi buat apa? Nabi jemput mereka masuk dalam Masjid Nabawi. Hari ini, secara umumnya, masjid kita ni buka tak bagi orang bukan Islam masuk? Secara umum. Kalau bukan Islam nak masuk, nak tengok, nak apa, kita buka tak? Secara umumnya di Malaysia kita tak buka, betul tak? Secara umum lah, adalah beberapa masjid yang buka. Tapi majoritinya tidak. Yang buka pun baru-baru ni saja. Nabi benarkan mereka masuk. Bukan saja masuk, duduk dalam Masjid Nabawi. Makan minum, tidur dalam Masjid Nabawi. Dan mereka berdialog dengan Nabi selama 3 hari 2 malam. 3 days 2 night. Kita biasa berdialog berdapat berapa jam? Ini 3 hari 2 malam. Apa berlaku? So bila mereka masuk, 2 bishop duduk depan. Yang 58 perwakilan duduk di belakang. So Nabi Muhammad SAW sebagai tuan rumah, sahabat-sahabat semua duduk belakang ni. So Nabi seorang saja bercakap. So sebagai tuan rumah, Nabi cakap dengan mereka 2 bishop tu. Salah satunya dipanggil Abdul Al-Masih Abu Hatrisha bin Aqamah. Ini bishop. Maka Nabi cakap dengan mereka, Nabi kata aslima. Apa maksud aslima? Masuklah Islam. Nabi ajar apa? Be Muslim. Masuklah ke dalam Islam.
Nabi ajak orang masuk Islam. Kamu ni nampak orang bukan Islam, ajak tak? Oi, kenapa orang Islam dia buat apa-apa yang dia buat tak ada kena mengena Nabi punya? Halo? Tak sama dengan Nabi buat punya. Nabi jadi Rasul, dia tulis surat, ajak orang masuk Islam. Jumpa orang bukan Islam, ajak masuk Islam. Kita, ni apa ni? So, Nabi ajak mereka masuk Islam. Dan apa mereka jawab? Mereka kata, qad aslamna qablaka. Dia kata, kami telah lama Islam. Dia cakap dengan Nabi. Korang asam. Kami telah lama Islam. Seolah-olah lebih awal Islam daripada kamu. Dan ulama Islam ni special adalah dia tak menolak kata-kata mereka. Ulama Islam ni kaji kata-kata dia. Kenapa dia cakap begitu? Kenapa dia kata dia lebih awal Islam, dia lama Islam? Dan ulama Islam setuju. Kata-kata mereka ni ada kebenaran. Ada kebenaran. Memang Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Islam telah wujud. Hanya Nabi tahu mereka ni telah terpesong daripada ajaran Islam. Mereka telah sesat daripada ajaran Islam. Ya? Maka Nabi kata, kazabtumah. Kamu semua ni berdusta. Kamu menipu. Mana akuman minal islami. Da'aukum lillahi waladan. Wa ibadatukum as-salih. Wa akalakum al-akinsir. Nabi kata, kamu semua ni terhalang daripada agama Islam. Kamu semua ni bukan Islam. Nabi kata. Kenapa? Sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Kan dalam agama Kristian, mereka kata apa? Jesus, the Son of God. Betul? Nabi Isa alaihissalam, anak Allah. Dalam Islam, siapa-siapa percaya Allah mempunyai seorang anak, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dia terhalang daripada syurga. Kenapa? Syirik. So Nabi kata, kamu semua terhalang daripada Islam. Sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Lagi? Mereka percaya apa lagi lepas tu? Mereka ni percaya kepada salib. Seolah-olah salib ini ada kuasa. Kalau kita tengok cerita Masaleh ni, Dracula. Pernah tengok tak? Nak bunuh Dracula pakai apa? Pakai keris Melayu tak jalan. Pakai pedang Cina pun tak jalan. Dia kena pakai salib baru jalan. Seolah-olah mereka percaya salib ini ada kuasa. Syirik lagi. Dan juga apa lagi? Mereka tukar syariat. Tahu tak syariat? Syariat yang dibawa, okay, haram makan daging khinsir. Kalau kita baca kitab mereka, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, dia kata, thou shall not eat the flesh of the swine. It is unclean for you. Thou shall not touch it. Jadi kata dalam kitabnya, kamu tak seharusnya makan daging khinsir. Dia tidak bersih. Dia tidak suci bagi kamu. Dan kamu tak seharusnya sentuh pun. Sekarang ni apa jadi? Satu dunia Kristian secara umumnya, makan tak daging khinsir. Sentuh tak daging khinsir. Syariatnya mengharamkan, mereka menghalalkan. Dahlah, syirik, tukar syariat. Sebab itulah Nabi kata, kamu semua terhalang. Terhalang. Kamu semuanya bukan Islam. You are not Muslim. Mereka datang jauh-jauh ni. Nak siasat. Belum siasat, sudah kena hantam. Maka mereka mula tanya soalan kepada Nabi.
Mereka cuba nak perangkap Nabi. Apa dia buat? Dia tanya soalan kepada Nabi. Dia kata, in lam yakun Isa waladul laki faman abuhu. Dia kata, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapa dia? Kalau dia bukan anak Allah, siapa bapa dia? Macam mana kita dah jawab? Nabi Isa AS ada bapa tak? Tak ada kan? So dah bapa dia Tuhan. Itulah hujah mereka gunakan. Macam mana Nabi jawab? Kalau Isa AS bukan anak Allah, maka siapa bapa dia? Keunikan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi tak jawab. Tanya soalan tak jawab. Tak. Cara jawab Nabi berbeza. Macam mana? Nabi tak bagi jawapan terus. Nabi bertanya 2 soalan untuk menjawab soalan itu. Berarti jawapan Nabi Muhammad SAW adalah dalam bentuk soalan. Berarti Nabi menjawab soalan mereka dengan 2 soalan. Kita masuk waktu azan, berhenti dulu. Kita sambung kemudian insya-Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Boleh kita sambung ke? So mereka tanya, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapa dia? Nabi tak bagi jawapan. Nabi bagi dua soalan untuk menjawab soalan mereka. Soalan pertama Nabi tanya, Alastum taqlamuna annahu la yakunu waladu illah wa yusyabbihu abahu. Nabi tanya, adakah kamu semua mengetahui anak mesti menyerupai bapa dia? Anak mesti menyerupai bapaknya. Nabi tanya kepada mereka. Mereka kata, ya Muhammad. Dia setuju. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi adalah kalau Isa tu anak Allah, dia mesti menyerupai Allah. Itu maksudnya. Mereka pergi jawab, ya Ras, ya Muhammad. Mereka sudah kena perangkap, sudah kena mata kait. Nabi tanya lagi, Alastum taqlamuna anna rabbana hayyul la yamut. Adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita hidup sama sekali tak mati? Apa maksud Tuhan kita? Nabi kata, anna rabbana. Nabi tak kata anna rabbakum. Nabi kata Tuhan kita. Nabi tak kata Tuhan kamu. Apa maksudnya? Berarti ayat ini berarti kita orang Islam dengan orang Kristian sama-sama kita sembah Allah. Yang bezanya mereka syirik kepada Allah. Mereka sembah Allah, sembah Nabi Isa alaihissalam dan sembah Roh Kudus. Itu syirik. Sebab itulah Nabi kata anna rabbana. Tuhan kita hidup sama sekali tak mati. Mereka kata setuju. Sekarang ni kalau setuju, macam mana kamu boleh kata Isa tu anak Allah? Bukankah Isa alaihissalam mati di kayu salib? Dalam kitab mereka, Gospel of Matthew chapter 27 verse number 35. Dia mati di kayu salib. Dia setuju Tuhan kita Allah hidup sama sekali tak mati. Dia setuju anak menyerupai bapa. Sekarang anak mati, bapa tak mati. Anak menyerupai bapa ke tidak? Tak kejut beruk mereka. Macam mana Nabi perangkap mereka. Nabi corner mereka. Mereka tak puas hati. Satu soalan tak main. Mereka tanya Nabi lagi. Dia minta Nabi Muhammad SAW, dia tanya, boleh tak bagi satu nama, satu manusia, satu insan yang hidup di muka bumi ini, wujud di muka bumi ini, tak ada bapa punya. Macam Nabi Isa alaihissalam. So bagi mereka, Isa alaihissalam kelahirannya sangat hebat. Maka Nabi baca ayat Quran. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 59. Ayat apa tu Inna masala Isa, innallahi kamasali Adam. Persamaan antara Isa dalam sisi Allah adalah macam Adam alaihissalam. Sebab Allah menciptakan mereka berdua dengan tanah. Hanya mengatakan kun fayakun. Kalaulah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa, tapi dia ada ibu tau.
Sebab itulah digelar sebagai ibu, dia panggil Isa Ibnu Maryam. Betul? Dia tak ada bapa, dia ada ibu. Islam setuju, Kristian setuju. Tapi dia tak ada bapa. Masalahnya, Adam alaihissalam kelahirannya lebih hebat daripada itu. Dia tak ada bapa dan tak ada ibu. Betul? Kalaulah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan secara mukjizat, tak ada bapa, ada ibu, boleh jadi anak Tuhan. Kalau begini, Adam alaihissalam lebih layak jadi abang kepada anak Tuhan. Hujah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa hebatnya. Tak perlu gaduh-gaduh punya. Hujah dia. Tahu apa berlaku selepas 3 hari 2 malam? Mereka pun pulang. 60 di kalangan mereka balik ke Najran. Dan peserta-peserta yang perwakilan yang datang yang dah dengar hujah tu, balik mereka berbincang. Bincang. Akhirnya apa jadi? Satu persatu masuk Islam. Hari ini kita pergi ke Najran di Saudi, selatan Saudi. Orang tak ada apa-apa. Ingat azan kali kedua. Hari ini kita pergi ke Saudi. Okey, orang sana beragama apa? Beragama Islam. Saya nak tanya, usaha siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang apa? Perbandingan agama. Sebab itulah perbandingan agama ni yang paling hebat. Bagi saya, kajian-kajian pakar tokoh-tokoh dunia, mereka setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokoh manusia yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama. Saya bagi contoh, macam mana kita gunakan perbandingan agama untuk menyampaikan dakwah. Tapi contoh saya ni, kamu semua tak boleh ikut. Setuju tak? Semua setuju ke tak setuju? Tak setuju, saya tak mau cakap. Pernah tak penceramah ugut kamu? Ni satu saja berani. Kenapa saya kata jangan ikut saya? Sebab saya hantar anak saya, dah 3 anak ni, belajar di dalam gereja. Ya, you berani tak? Cakap berani dulu lah. Anak saya belajar di dalam gereja. Nah, jangan ikut. Kan kata, jangan ikut. Berani. Berada lim berani. Yang tak ada lim tu dia tak berani. Okey. Kenapa saya hantar anak saya belajar di gereja? Sebenarnya saya duduk di kampung. Tujuannya, saya tengok ada sebuah gereja kat situ. Ramai karya dia. Tetapi Islam tak sampai kepada mereka. Walaupun dikelilingi oleh orang Islam. Maka saya cari alasan untuk masuk dalam gereja. Sebab itulah saya hantar anak saya belajar di kindergarten gereja tu. Saya masih ingat lagi semasa saya pergi daftar. Saya bawa anak saya, isteri saya pergi daftar. Itu cikgu Cina, gereja tu kan. Dia daftar tu dia pening. Tahu kenapa pening? Dia baca nama saya Lim Jui Sun. Kan saya cakap tadi. Dia baca nama anak saya Ling Ming Fu. Nama Cina juga. Tapi dia tengok isteri saya Melayu. Pakai tudung. Ni siapa yang murtad ni? Dia tengah pening. Saya cakap dengan cikgu Cina tu, sebenarnya kami ni beragama Islam. Dia tanya soalan sebiji orang Melayu tanya. Kenapa you tak ada nama Islam? Saya terangkan apa yang saya terangkan tadi, tak ulang balik. Bila dia dengar, dia terkejut. Boleh ke? Saya tunjukkan IC kasi dia tengok lagi. Kan nama saya, ada Islam kat situ.
Dia terkejut. Saya cakap dengan cikgu, lain kali lu mau masuk Islam you pun tak payah tukar nama lah macam saya. Saya gurau dengan dia. Tak mau. Tahu tak apa berlaku? Isu masuk Islam tak perlu tukar nama, huru-hara dalam gereja tu. 2-3 minggu. Kenapa? Dia bawa berita tu bagi tahu karya dalam gereja. Karya bincang, ya ke? Aku tak percayalah, ya ke? Macam itulah berlaku. Sehingga pengetua tak boleh tahan. Itu pengetua tak boleh tahan. Dia datang jumpa saya, dia kata, Brother Lim, boleh tak saya nak tanya sikit? Saya kan orang Melaka. Orang Melaka ni tak macam orang tempat lain tau. Boleh tak saya tanya sikit? Biasanya orang kata, boleh kan? Orang Melaka tak cakap begitu. Boleh tak saya tanya sikit? Tak boleh. Kalau nak tanya, tanya banyak. Ini cara orang Melaka cakap. So, dia tanya saya. Dia tengok, Brother Lim, saya tengok kamu ni agak terpelajar. Educated lah, dia kata aku. Lepas tu, kenapa kamu pilih agama ini? Wah, cara dia cakap macam Islam teruk sangat. Saya pun jawab balik. Saya kata, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening. Betul? You dah pening dah sekarang? Okay, saya bagi ubat. Dalam agama Islam, kita beriman tak kepada Nabi Isa AS? Beriman tak kepada Musa AS? Beriman tak kepada Ibrahim AS? Beriman tak kepada semua Nabi? Semua Nabi beragama Islam tak? Saya nak ikut Ibrahim AS jadi Muslim. Boleh? Saya suka, kalau saya baca kisahnya, saya nak ikut dia. Kalau saya baca kisah Nabi Musa AS, saya nak ikut Nabi Musa AS. Sekarang ni, sebab dia ni kan Kristian. Kita kan beriman kepada Isa AS. Saya kata saya masuk Islam sebab saya nak ikut Jesus Christ. Dia pening oh. Dia ingat kita orang Kristian ikut Jesus. Bukankah orang Islam ikut Muhammad? Contoh dalam otak dia. Saya kata Nabi Isa AS, Jesus Christ, dia adalah Muslim. He is a Muslim. Dia kata no way. Saya kata Quran kata. Dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 52 kata. Dia kata itu Quran. Kita tak percaya Quran. Kita percaya Bible. Saya kata dalam Bible pun Nabi Isa AS dakwa dirinya adalah Muslim. Pengetua tu kata, saya cakap Bible dia dakwa dirinya Muslim. Dia kata mana ada? Tanya Brother Lim mana ada? Silap lah. So saya minta dia. Saya baca ayat ini. Gospel of John chapter number 5 verse number 30. Saya baca ayat ini. Ayat ini sebut apa? Ayat ini sebut Nabi Isa AS kata, I by my own self can do nothing. Dengan diri saya sendiri, saya tak boleh lakukan apa-apa. Bayangkan kalau Tuhan cakap begitu. As I hear, I judge. Saya dengar, saya jatuhkan hukuman. My judgment is just. Hukuman saya adil. Because I do not seek for my own will. Saya tidak melakukan mengikut kehendak diri saya. But the will of the Father which are in heaven who has sent me. Tetapi mengikut kehendak Tuhan Bapa dari syurga yang mengutuskan saya. Dia kata apa? I do not seek for my own will. Saya tidak melakukan mengikut kehendak diri saya. Tapi saya melakukan kehendak Tuhan Bapa. Tuhan Bapa itu kan Allah. Saya melakukan dengan kehendak Allah yang mengutuskan saya. Muslim maksudnya apa? Kita melakukan sesuatu bukan mengikut kehendak diri, tetapi kehendak Allah. Itu Muslim. So saya kata ayat ini Muslim. Wah, bila pengetua dengar, kalau orang buat tangan macam ni, ada dua maksud. Maksud pertama, sejuk. Maksud kedua,
defensif. Tahu defensif tak? Dia tak berapa nak cerita lagi. Cepat-cepat saya pun buat macam tu. Kalau seorang Pak Haji diri belakang buat macam ni, 3 orang ngam-ngam, kita jadi KRU. Sebelum dia cakap tak nak bincang, saya cakap dulu. Saya cakap, pengetua, kalau kamu tak selesa, kalau kamu tak boleh selesa nak bercakap, lupakan sajalah. Tak perlu bincang lagi. Kita cakap lainnya. Dia fikir-fikir. Dia kata, okeylah, nak bincang-bincanglah. Habiskanlah. Saya pun bincanglah. Saya minta dia keluarkan kitab kamu. Dia pun keluarkan kitab. Saya kata, cuba buka kitab kamu. Gospel of Luke chapter number 2 verse number 21. Minta dia buka. Dia buka Zoom. Saya minta dia baca. Ayat ni cakap apa? Ayat ni sebut, dia kata, he was circumcised when he was 8 days old. Dia kata Nabi Isa alaihissalam telah disunatkan pada selepas kelahirannya, selepas 8 hari dilahirkan di muka bumi ini. Potonglah. Saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut yang sunat macam Jesus Christ? Orang Islam ke orang Kristian? Dia tunduk kepala dia. Dia jawab silo. Dia kata apa? Siapa yang ikut? Dia kata orang Islam yang ikut. Saya pun jawab silo dalam hati saya. 1-0. Nah, tunjukkan kita yang ikut Nabi Isa alaihissalam, mereka yang tak ikut. Saya minta dia baca lagi. In the Gospel of Luke, chapter number 4, verse number 2. Dia buka Zoom. Dia kata, he fasted for 40 days. Dia kata Nabi Isa alaihissalam berpuasa selama 40 hari. Tak makan, tak minum. Saya tanya pengetua, penganut mana satukah yang berpuasa tak makan dan tak minum dari pagi hingga petang? Macam Jesus. Orang Islam ke atau orang Kristian? Dia jawab orang Islam. Berapa kosong? 2-0. Saya minta dia baca lagi Gospel of Luke chapter number 24 verse number 36. Dia pun buka, saya minta dia baca. Ayat ini, Nabi Isa alaihissalam atau Jesus Christ, dia jumpa anak murid dia. Dia cakap bahasa Ibrani. Dia kata, Shalom alaikum. Shalom alaikum. Jawabnya, alaikum shalom. Itu dia bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya pengetua, mana satu penganut hulu hilir nampak sesama penganutnya bagi salam, jawab salam macam Nabi Isa alaihissalam. Kamu pernah tengok tak orang Kristian jumpa Kristian? Shalom alaikum. Alaikum shalom. Ada? Kamu tak jumpa kan? So saya tanya siapa yang buat? Dia kata orang Islam. Dah 3-0 dah. Kalau main bola kena 3 biji, hat-trick. Saya minta dia baca satu lagi. Gospel of Matthew, chapter 26, verse number 39. Dia buka. Saya minta dia tolong bacakan. Ayat ini menunjukkan macam mana Isa alaihissalam dia solat. Dia ajar anak muridnya cara solat. Dan dia sujud, dia letak dahi ke atas lantai. Macam kita solat tadi kan? So saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut yang solat sebiji Nabi Isa alaihissalam sebut dalam ayat ini? Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. Tapi kali ini dia laju sikit. Dia kata orang Islam. Brother Lim, saya ada hal penting kena balik office. You rasa dia ada hal penting ke dia pening? Dia tengah pening ni. 2-3 jam kemudian dia keluar. Dia kata, Brother Lim nak cakap sikit lagi.
teruskan. Dia kata, saya rasa saya tak boleh bincang dengan kamu lagi. Saya kata, kenapa? Saya takutlah kalau saya bincang lagi, ya saya akan ikut agama kamu. Siapa yang pening? Saya cakap dengan pengetua, kalau kamu betul-betul mau ikut jangan ikut Brother Lim. Brother Lim manusia biasa. Banyak kelemahan. Betul? Kalau betul-betul ikhlas mau ikut Jesus Christ. Itu pun kalau kamu sayang kat dia. Dia kata, saya sayang. Saya cakap dengan pengetua, boleh tak kamu bayangkan? Cuba bayangkan. Kalau Nabi Isa alaihissalam wujud hari ini. Rupa dia, mata biru kan, mereka buat gambar mata biru. Janggut panjang. Sunnah kan? Lagi? Potong? Lagi? Puasa? Lagi? Bagi salam? Lagi? Solat dia sujud? Saya tanya, dari rupa dengan amalan, menyerupai orang Islam ke menyerupai orang Kristian? Pengetua kata menyerupai orang Islam. Saya kata, itu sebabnya saya pilih agama ini. Apa yang saya nak sebut di sini adalah perbandingan agama mudah untuk orang faham. Mudah untuk orang dapat. Walaupun pengetua ini dia tak masuk Islam lagi, dia tak daftar masuk Islam, tetapi dia membantu agama Islam. Pelik ya? You tahu tak, keesokan hari saya pergi ke sekolah, tengok anak saya, dia panggil saya mari. Saya tanya, apa hal? Dia kata, Lim, you tolong dakwah kat perempuan Melayu ni. Dia suruh saya dakwah kat perempuan Melayu. Tahu kenapa? Sebab perempuan Melayu tu beragama Hindu. Dekat rumah dia penuh dengan berhala. Dia suruh saya tolong dakwah. Kurang asam betul saya dakwah kat you, you minta saya dakwah kat orang lain. So saya jumpa perempuan Melayu tu, dia hantar anak dia belajar sama kat situ. Maka bincang, jumpa 3 kali dia masuk Islam. Lepas tu, pengetua suruh saya, you cakaplah dengan boyfriend dia. Oh, dia ada boyfriend. Cino. Rumah dia, 1/3 rumah dia berhala. Banyak tak? Penuh dengan berhala. So saya pun dakwah kat dia. Ini memang susah sikit. 1/2 tahun baru dia masuk Islam. Dan rupa-rupanya mereka berdua ini sudah ada 4 orang anak. Belum kahwin lagi ada 4 orang anak. Maka saya ajak mereka, daftar anak kamu masuk Islam dan di sekolah masukkan mereka belajar agama. So pengetua sudah bantu bawa 6 orang masuk Islam. Walaupun dia belum masuk Islam. Kamu dah masuk kan? Belum masuk 6, dah masuk berapa? Weh, kenapa kamu diam? Terlalu ramai bawa masuk Islam sehingga tak bisa cakap. Apa yang saya sebut di sini adalah pentingnya belajar perbandingan agama sebab dia permudahkan kita menyampaikan kebenaran Islam kepada golongan bukan Islam. Okey, kita ada sikit masa lagi. Saya buka untuk sesi soal jawab. Kalau sesiapa yang ada soalan, sila bertanya. Siapa nak mula? Okey, silakan. Ada mic tak bagi dia supaya saya boleh dengar suara dia dengan elok? Nanti saya tak dengar, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. kita tengok Syekh Zakir Naik dan juga Ahmad Didat, originalitinya orang India. Betul. Tapi kalau kita tengok dalam banyak ilmu yang disampaikan, ilmu perbandingan agama, kita lihat berlaku antara Islam dan Kristian. Bagaimana dengan Islam Hindu ataupun Islam Buddha? Ni ya, kita jarang dengar, walaupun kita tahu dia agak challenging lah, sebab asasnya tak sama. Tapi kenapa syekh-syekh yang terkenal ni kan,
dia banyak bincang perbandingan agama antara Islam dan juga Kristian. Wallah. Bukan tak cakap, tak boleh cakap. Mereka lompat. Tahu tak lompat? Mereka terlalu sensitif. Kristian dah biasa dah berdebat dengan kita. Dia okey. Tetapi yang lain tu terlalu sensitif. Sebab itulah kamu tak dengar saya cakap. Sahabat-sahabat kita tak cakap. Sebab mereka terlalu sensitif. Hanya apa kita buat adalah kita mengajar dalam latihan saja. Tetapi tak buat public. Tak rakam, tak upload. Faham ke? Tetapi memang ada caranya untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Sambungan ya. Tapi kalau kita tengok dakwah Kristian kan, dia sangat berjaya mendakwahkan orang India, orang Cina kan, kepada Kristian. Itu apa tip dia? Apa dia punya formula dia yang menyebabkan kalau kita tanya rata-rata orang Cina kan, dia pernah masuk gereja berbanding dengan masuk ke masjid. Begitu juga dengan India. Walaupun dia tak Kristian. Kan? Kenapa mereka lebih berjaya? Sebab kita orang Islam, kita tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut Quran dan Sunnah. Kenapa? Sebab kita di Malaysia, kita banyak bincang hukum hakam. Orang bukan Islam dengar tentang Islam adalah ini haram, dosa, ini tak halal. Hukum hakam kita bubur. Mereka kenal tak tauhid? Yang hukum hakam itulah yang menjauhkan mereka daripada Islam. Kita sepatutnya mula dengan akidah. Tapi tidak. Di Malaysia, kita mula dengan hukum hakam. Kalau kamu ingat lagi, Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Quran turun kat mana? Kat Mekah. Berapa tahun? 13 tahun. Kemudian Quran turun di Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Quran turun di Mekah selama 13 tahun. Majoriti ayat-ayat yang diturunkan akidah ke fiqh? Yang akidah. Betul? Kemudian bila akidah dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan ayat-ayat hukum hakam sikit-sikit. Saya cakap macam ni, mungkin kamu tak dapat. Saya bagi contoh. Kalau saya nak bina satu bangunan 30 tingkat, bina dinding dulu ke ceiling dulu? Halo? Tiang lah dulu. Pernahkah kamu tengok bangunan tinggi tak ada tiang, tak ada fondasi? Ada? 13 tahun tu foundation, tiang. Selagi tiang belum dibina dengan elok, asas belum dibina dengan elok, dinding, ceiling tak akan naik. Betul? Kita Islam lain. Tak ada tiang tak apa. Dinding, ceiling, interior design buat habis. This is our problem. So orang bukan Islam, dia susah nak terima Islam sebab belum ada tiang, you sudah bagi batu bata naik, dinding naik, ceiling naik semua. Dan keunikan mereka adalah mereka tak cakap hukum hakam. Mereka kemudiankan. Kita tak. Kita hukum hakam mesti mau jalan dulu. Halal haram mesti mau penting. Saya bagi contoh. Semasa di Mekah, 13 tahun, ayat-ayat Quran diturunkan. Tahu tak, ada segelintir sahabat yang masih minum khamar, arak. Tahu tak? Saya nak tanya, Allah mengharamkan ke tidak? Allah tak haramkan. Nabi mengharamkan tidak? Nabi pun tak mengharamkan. Selama 13 tahun di Mekah, Allah tak haramkan, Nabi tak haramkan. Kita faham ke? Kita haramkan. Bilakah Allah haramkan arak?
Di Mekah 13 tahun tidak. Berhijrah ke Madinah, bila tiang dah okey, berhijrah ke Madinah, masuk tahun ke-14, Allah masih belum haramkan. 15 belum, 16 pun belum. Masuk ke tahun ke-17. Bila Allah turunkan surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 90. Barulah Allah haramkan Arab. Barulah sahabat majoritinya berhenti. Kita punya masalah kita hari ini, pendekatan dakwah kita yang buat orang lari. Itu sebabnya orang pergi sana. Itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Mereka duduk dengan girlfriend, padri tak masuk campur. Pendeta tak masuk campur. Dia tak mau bincang itu dulu. Kita, haram, zina, neraka. Contoh lagi. Kalau seorang muslimah, seorang bukan Islam, perempuan masuk Islam. Saya serahkan kepada muslimah kat belakang. Kamu cuba fikir, apa dalam otak mereka? Rukun Islam ke? Rukun iman ke? Atau rukun balut? Faham tak bahasa balut? Rukun bungkus. Tak tahu juga. Dalam otak mereka, mungkin ramai di kalangan akan fikir apa? Tutup aurat dulu lebih penting. Betul? Bukan rukun Islam. Bukan rukun iman. Rukun balut rupa-rupanya kat nombor 1. Sekolah dulu saya belajar tak ajar. Saya belajar kat sekolah pondok, dia tak ajar saya rukun balut. Masalah kita suka fokus kepada hukum hakam. Tak percaya, tengoklah di sini. Di tempat lain. Majoriti masjid, kebanyakannya orang pergi, orang muda ke orang tua? Tua. Bukan saja tua, ramai yang dah dekat. Kenapa orang muda tak ada? Kenapa jarang-jarang nampak orang muda? Kenapa orang muda sepatutnya ramai? Sebab pendekatan kita ni sangat suka cakap hukum hakam. Kita menjauhkan orang daripada agama Islam. Kita sepatutnya sentiasa bincang tentang rahmat Allah. Kalau dia buat silap, jangan risau nak. Kamu bertaubatlah. Allah akan ampunkan semua dosa kamu. Cakap yang positif. Elak. Kemudian, orang pakai tudung, nampak rambut sikit, kena marah. Betul? Lelaki rambut panjang sikit, kena tegur. Kita ni, pendekatan macam ni, siapa minat? Tengoklah zaman sekarang, orang muda minat tak agama? Sebab itulah mereka ni lebih senang. Sebab pendekatan mereka ni lebih mudah nak menarik orang kepada agamanya. Nah, ini salah satu sebab. Wallahu alam. Ada soalan lain? Okey, saya bantu kamu. Saya kira sampai 5, tak ada orang tanya, kita kurang asam. 1 pun belum kira lagi. Bagi dia mic boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agama Buddha, ada satu dewa yang ke arah Islam. Saya pernah tengok dan itu sebab ada tokong yang dia ada kubah. Boleh cerita sejarah. Sekali lagi. Ada dalam agama Buddha, saya dengar, agama Buddha, dewa yang dia lebih kepada Islam. Dan sejarah itu jadi sebab kenapa ada tokong yang ada ciri-ciri Islam, ada kubah, ada bulan bintang. Bukan agama Buddha. Dewa-dewa. Dia ada satu tokong. Mereka letak semua hebat-hebat punya dewa-dewa semua. Hanya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak ada rupa. Dia tulis nama saja. Okey? Berarti mereka menghormati tokoh-tokoh semua ini yang hebat-hebat. Tapi dalam Islam kita tak sembah kan?
So yang masalahnya adalah orang bukan Islam, dia tak ada masalah dengan percaya kepada Tuhan. Hanya mereka tak tahu macam mana nak bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Tahu tak kenapa mereka tetap kekal dalam agama mereka? Kenapa orang bukan Islam tetap kekal dalam agama bukan Islam? Kenapa? Sebab dalam dunia agama mereka, dalam dunia mereka, hanya wujud 3 perkara ini. 2 campur 2 sama dengan 2, 2 campur 2 sama dengan 3, 2 campur 2 sama dengan 5. Apa yang kamu faham? Dia hanya wujud dalam dunia mereka adalah 3 kebatilan. Kebenaran 2 campur 2 sama dengan 4 tidak wujud dalam dunia mereka. Mereka percaya Tuhan tapi mereka menyembah ciptaan Tuhan. Mereka menyembah makhluk. Mereka menyembah manusia. Mereka menyembah berhala. Tetapi niat mereka nak sembah Tuhan. Kenapa boleh menjadi begitu? Sebab 2 campur 2 sama dengan 4 tidak wujud dalam dunia mereka. Mereka tak boleh banding. Sebab itulah Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256, la ikraha fiddin kata bayana gusnum minal gai. Allah sebut apa? Kebenaran mengatasi kebatilan. Berarti bila letak kebatilan, kamu letak kebenaran, kebenaran akan menonjol, kebatilan akan tenggelam. Dalam surah Isra surah ke-17 ayat 81, Allah berfirman yang bermaksud, Allah kata bila tak wujudnya kebenaran, kebatilan akan hilang, akan lenyap. Sebab sifat kebatilan tu memang akan hilang, akan lenyap bila wujudnya kebenaran. Maksudnya, saya bagi contoh. Dalam masjid ini, kalau saya padamkan lampu semua, apa akan jadi dalam masjid ini? Gelap gelita, betul? Kalau saya pasangkan semua lampu, kamu nampak tak gelap? Sebab bila datangnya cahaya, kebenaran, gelap tu kebatilan. Dia akan hilang, dia akan lenyap. Masalahnya kita tak menyampaikan dakwah. Kita hanya huha-huha di tempat kita. Keluar cakap tak berani. Kita lain barang sangat kuat. Betul? Tapi bila sampai dakwah, TDK. Tahu tak TDK tu apa? Tara kuat. Betulkah? Cakap lain barang kita kuat tu. Jual produk number 1. Jual makan number 2. Betul? Tapi bila cakap agama, dia taklah kuat. Bila taklah kuat, orang tanya asal tak buat, dia pusing kuat. So isunya adalah masalah kita hari ini, non-Muslim beragama. Mereka ni nak sembah Tuhan. Betul tak niat dia? Tetapi sebab agama tu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ajar dia macam mana nak bezakan. Macam mana nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Maka mereka ikut aja lah. Mak bapak kata apa, ikut aja. Sebab itulah kita kena pergi menyampaikan dakwah. Supaya dia dapat jumpa wujud kebenaran untuk dibandingkan. Barulah, sebab itulah perbandingan agama. Tengok ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam, mereka hidup sebagai, mereka zaman jahiliah, mereka sembah berhala, betul tak? Tetapi bila Nabi sampaikan Islam kepada mereka, 2 campur 2 sama dengan 4, 2 campur 2 sama dengan 2, 2 campur 2 sama 3, 2 campur 2 campur 2 sama 5, hilang habis. Sebab itulah sahabat mereka punya keimanan betapa hebat sekali. Betul ke tak betul? Sebab itulah Nabi kata, 3 generasi yang pertama, umat dia, generasi yang terbaik. Sebab apa? Sebab mereka berhijrah. Mereka pegang, dapat kebenaran, pegang teguh. Tak akan lepas lagi. Masalah kebanyakan kita, tak banding. Kita hidup aja Proton Saga kereta yang terbaik di dunia. Halo? Hidup aja. Orang kata Proton Saga is the best car in the world. Tak pernah banding. You banding dulu, you tahulah. Masalahnya sebab itulah kita kalau boleh, saya nak libatkan orang Islam, lahir Islam, jom
Belajar perbandingan agama. Dia akan buat kita ni menghargai kebenaran Islam lebih. Saya bagi satu cerita lah. Ada 2 billionaire. Sekarang millionaire tak main lah. Sekarang cakap apa-apa nombor mula dengan billion punya. 90. Ada 2 lelaki 40 tahun. Dua-dua jadi billionaire. Usia 40 tahun dah jadi billionaire. Lelaki pertama jadi billionaire. Kita tahu kenapa? Belajar, mengkaji, usaha. Akhirnya 40 tahun jadi billionaire. Lelaki kedua billionaire juga. Tapi dia jadi billionaire tiba-tiba. Kenapa? Bapa meninggal. Tinggalkan harta berbilion-bilion. Dia pun billionaire juga. Saya nak tanya, kedua-dua billionaire ini, mana satukah yang lebih menghargai hartanya? Yang pertama ke yang kedua? Kenapa pertama? Sebab dia belajar, dia mengkaji, dia usaha. Betul? Yang kedua ni, tak ada usaha mai tahu. Tiba-tiba billionaire. Maksud saya apa? Maksud saya apa? Orang yang kaji Islam, belajar Islam, dia masuk Islam, dia berbeza. Orang yang sekadar mewarisi agama Islam, saya Islam mah, sebab mak bapak saya Islam, kerajaan kata saya Islam, IC pun cap Islam, apa lagi lu mau? Islam lah tu. Tak. Kalau kamu tak ada usaha, tak ada kaji, tak ada banding, macam mana kita nak menghargai? That is the difference. Sebab itulah nak cakap berjuang, orang yang berhijrah, kalau dia mengkaji, dia akan berjuang bermati-matian. Sebab dia selama ini hidup dalam kegelapan, hidup dalam zaman jahiliah, jumpa kebenaran. Saya sejak masuk Islam sampai hari ini tak berhenti bercakap tentang Islam, tak berhenti menyampaikan dakwah, tak berhenti melatih pendakwah. Kenapa? Saya tak boleh diamkan diri. Bagi saya tak ada kerja di dunia ini boleh banding dengan kerja-kerja menyampaikan dakwah. Tak ada kerja. Ini kerja-kerja Nabi, ini kerja-kerja Rasul. Saya rasa bangga diberi peluang untuk melaksanakan, untuk menyampaikan kerja-kerja dakwah ini, untuk melatih orang dalam bidang dakwah. Wallahu alam, saya rasa masa pun sudah lewat. Sebelum saya berhenti, saya nak ambil 1 minit berterima kasih kepada pengerusi masjid dan juga ahli jawatan kuasa masjid atas jemputan ini. Dan saya ada beberapa buku tulisan saya, sekiranya ada sesiapa yang nak tengok, boleh tengok di luar sini ke? Saya rasa pegawai saya di sini. Oh, di belakang sana. Boleh tengok di belakang. Terutamanya buku purple ini. Ini saya mengulas buku ini supaya kamu tahu tentang kepercayaan agama Kristian. Dan kamu tahu kepercayaan ini rekaan manusia. Cara-cara hujah saya ulas. Dan dalam buku ini, saya ulas beberapa perkara yang sangat penting untuk kita semua. Pernah tak kamu tengok salah sila Nabi? Poster tu. Sebahagian yang letak di Masjid Surau di seluruh Malaysia, salah. Sebenarnya dia sedang letak salah sila tu, agama Kristian punya dalam masjid kita. Kenapa? Sebab dia tak tahu mana salah. Sebab kita keliru salah sila Islam, salah sila Kristian. Yang kedua, kita keliru juga iblis. Masih lagi ada orang mempunyai kefahaman, sekolah anak-anak kita, sekolah pondok saya tanya, dia kata iblis asalnya malaikat. Iblis asalnya malaikat bukan ajaran Islam, ajaran Kristian. Kita campur adukkan. Betul mana, salah mana, tak tahu. Sebab tu saya ulas buku tu. Satu lagi buku, kuning tu. 40 akhlak Nabi yang terbaik. Berdasarkan 40 buah hadis. Bukan 40 hadis. Berdasarkan 40 hadis yang sahih, kisah mengenai akhlak Nabi yang terbaik. Lain-lain tak ada masalah nak cerita. Akhir sekali, saya nak ajak muslimin-muslimat, siapa-siapa yang nak bersama dengan kami. Saya daripada IDT, Interaktif Dakwah and Tarbiyah.
Okey. Kami telah menubuhkan missionary school yang pertama di Malaysia. Dakwah Academy International. Fokus kepada melahirkan pendakwah. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Bulan ini, 29 hari bulan, kami bawa 16 buah negara pendakwah-pendakwah ke Malaysia. Dan kami bagi latihan selama sebulan. 8 pagi, 10 malam. Kami melatih. Sebelum ini kami telah latih 20 buah negara. Dan kami akan berterusan bagi latihan supaya lahirkan pendakwah. Okey? Harap orang Malaysia semua ada saham dalam dakwah-dakwah dunia. So bagi mereka yang ingin nak bersama dengan kami, pertama kami ada tabung, nak bayar zakat, bagi zakat kepada kami untuk buat dakwah, silakan. Dan siapa yang nak menyumbang bulanan sikit-sikit, RM1 sehari, ambil brosur ini. Kamu isikan semua dan dia akan buat auto debit. Dan kamu melabur, kami sampaikan. Itu yang kami bantu. So itu saja perkongsian malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.